Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi kelas Pendidikan Islam di kata 4 kita. Dan kali ini kita akan teruskan bidang akidah. Okay, pelajaran yang ke-11 yang bertajuk perkara yang membatalkan iman. Okey, kita tengok situ ya. Iman boleh terbatal melalui 3 cara. Yang pertama melalui iktikad. Yang kedua perbuatan dan yang ketiga perkataan. Okey, melalui iktikad dulu. Iman terbatal kerana apa? Tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan yang pertama berkaitan dengan ketuhanan. Kedua kenabian, ketiga perkara gaib dan yang keempat syariah. Okey, kalau sebut iktikad ni sebenarnya benda yang dia berkaitan dengan kepercayaan kita, pegangan kita. Jadi kalau kita dah mula tak percaya, kita rasa ragu-ragu terhadap konsep ketuhanan. Okay, Tuhan tu ada ke tak ada. Maknanya secara tak langsungnya iman kita dah boleh terbatal. Sebab tu adalah iktikad yang menunjukkan kita ni tak tak percaya ataupun ragu-ragu dengan kewujudan Tuhan. Kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Contohnya menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Kita letak sifat-sifat yang tak selayaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah tu tidak menyamai dengan makhluk. Laisa kamithlihi syai'. Tak menyamai Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan apa-apa sekalipun. Kemudian kita letak sifat yang ada pada makhluk, kita letak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyamakan maksudnya. Seterusnya yang kedua melalui perkataan. Apa dia? Benda yang keluar daripada mulut kita yang mengundang perkataan kufur atau penafian akidah Islam atau mempersendakan hukum hakam Islam. Contohnya mengaku keluar Islam. Yang ni benda yang daripada lisan kita, daripada apa yang kita cakap, dan benda tersebut boleh mengundang kepada kufur. Kita menolak Allah Subhanahu Wa Taala. Percakapan kita yang lain mempersendakan hukum hakam Islam. Allah dah meletakkan hukum-hukum tertentu, kemudian kita menafikan. Kita mempermain-mainkan hukuman tersebut. Jadi kalau nak cerita pasal ni memang sangat banyak. Benda-benda hukum yang Allah dah tentukan dalam Quran, dia buat memain dengan benda tersebut. Benda yang halal dia kata haram. Benda yang Allah haramkan dia kata halal. Ini termasuk dalam perkara yang membatalkan iman. Seterusnya kita tengok melalui perbuatan. Apa dia? Melakukan amalan atau perbuatan jelas menunjukkan kekufuran. Ni amal perbuatan kita lah ni. Seperti apa? Sujud kepada berhala, meletakkan peralatan agama lain dan melakukan upacara ibadah agama lain. Ini contoh dia ya. Perbuatan yang menunjukkan perbuatan yang diamalkan dalam agama lain. Penyembahan. Itu semua contoh akidah terbatal melalui perbuatan. Seterusnya syarat terbatal iman ada 4. Yang pertama, mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kekufuran. Macam mana boleh batal iman? Dia tahu benda yang dibuat tu boleh merosakkan iman dia, boleh menjadikan dia kafir, kufur. Kalau tak tahu tu cerita lain. Ni cerita memang dah tahu tapi dia buat juga. Maka terbatal imannya. Yang kedua, melakukan suatu perkara dengan sengaja dan pilihan sendiri. Dia buat benda tu bukan sebab orang paksa. Contoh dia pergi apa? Menyembah berhala, bukan orang paksa. Dia memang dengan kerelaan hati dia menyembah berhala, maka batallah imannya. Kemudian mengingkari perkara asas dalam Islam seperti rukun iman dan rukun Islam. Dia menafikan. Contoh rukun iman ada berapa? Ada 6 kan? Kemudian dia daripada 6 tu dia kata aku tak percaya pada malaikat contohnya kan. Dia menolak salah satu, maka rosak iman dia. Dia menafikan rukun iman. Dan rukun Islam juga dia kata sembahyang ni tak wajib lah, apalah, zakat ni gini-gini. Dia menafikan rukun-rukun tersebut, maka batal iman dia. Dan yang keempat, melakukan perkara yang jelas membawa diri kepada kekufuran. Dia buat benda-benda yang terang-terang nampak. Membawa kepada kekufuran ataupun contohnya dia memakai salib pada leher dia. Wal iyazubillah.
Okey, kesan melakukan perbuatan perkara yang membatalkan iman. Apa kesan dia kalau kita buat benda-benda tadi? Yang pertama, rosak segala amal soleh dan ibadah yang dilakukan. Kalau sebelum ni 80 tahun kita dah solat, kita dah buat amal-amal yang soleh, ujung-ujung tu kita buat benda yang membatalkan iman. Nescaya habis semua amalan tu rosak. Wal-iyazubillah juga. Tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Sekiranya dia tak bertaubat, Allah tak akan mengampunkan dosa orang yang merosakkan akidah dia ni. Selama mana dia tidak bertaubat, kemudian diharamkan masuk syurga dan sebaliknya akan ke neraka. Yang ni yang kita tak tahan. Okay, kita nak sangat syurga, kita tak nak sangat masuk ke neraka, dan akhir sekali hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga Muslim. Dia boleh menghalang seseorang tu daripada menerima pusaka. Okay, dalam Islam kita ada faraid, sistem pembahagian harta secara Islam. Tapi kalau berlakunya perkara ni, okay, rosak akidah dia, kemudian dia jadi kafir, maka dia menghalang daripada menerima harta pusaka tersebut. Okey, setakat tu kelas kita untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.